Dan saya mute-kan dulu ya mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Walau macam mana pun, kalau ada pertanyaan boleh unmute-kan mikrofon dan bertanya ya. Kita ada lebih kurang setengah jam daripada 7.15 sampai 7.45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah qulubana futuhal alamin. ورزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita memulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat bersama kita pagi ini dalam senarai ini. Sekarang dalam 14-15 ya peserta. Okey, kita masih lagi melihat kepada kalimah-kalimah yang dibangunkan daripada huruf akar alif lam ha. Alif lam ha kita telah pun banyak kali berkongsi. Dia tidak ada kata dasar, dia terus membina kata terbitan ilahun. Ilahun ialah satu Tuhan ya, satu Tuhan yang masih lagi umum ya, umum. Kerana orang-orang musyrik, orang-orang kafir ni dia menyangkakan terdapat banyak Tuhan ya, banyak Tuhan. Mereka sendiri pun mencipta Tuhan-Tuhan mereka dalam berbagai-bagai bentuk. Ya, so apabila mereka mengatakan Tuhan tu, mereka menunjukkan kepada salah satu pada Tuhan mereka yang disebut di dalam Al-Quran sebagai umum, secara umum ya. Apabila nak mengkhususkan Tuhan tu untuk orang-orang Islam, jadi ilahun tu ditukar kepada isim ma'rifah Allahu yang dipanggilkan dengan lafaz Jalalullah ya. Dengan adanya alif lam ta'rifah tu, maka ilahun telah dikhususkan kepada satu Tuhan saja. Di dalam Al-Quran banyak kita melihat Allah menafikan adanya Tuhan selain daripada Allah ya. So maknanya agama Islam tidak mengiktiraf adanya Tuhan lain selain daripada Allah. Itulah asas iman bagi orang-orang mukmin, iaitu kena mensyahadahkan ya, yang Allah hanyalah Tuhan yang satu, tidak ada lagi Tuhan-Tuhan. Kalau ada Tuhan-Tuhan yang lain tu hanya ciptaan manusia saja yang batil ya, bukannya yang hak. Okey, saya kongsikan ayat-ayat seperti biasa menggunakan korpus alquran.com. Okey. So tuan-tuan lihat di situ terdapat 4 kalimah ataupun ayat-ayat yang hampir sama ya, yang digunakan dalam bentuk soalan ya, iaitu ayat 60, ayat 61, ayat 62 dan ayat 63 dalam surah 27 surah An-Naml ya. Jadi semua itu mengambil bentuk pertanyaan ya, pertanyaan Allah kepada mereka-mereka ni ya. Ailahum ma'allahi bal hum qaumun ya'dilun ya. Apakah ya, ada Tuhan ya, apakah ada Tuhan bersama Allah ya. Bal bahkan hum mereka itu qaumun, satu kaum ya'dilun
ya, yang menyamakan Tuhan dengan Allah, iaitu dengan mempersekutukan Tuhan dengan Allah, iaitu mensyirikkan, ya, Tuhan. Itu ayat 60 dan kita telah pun berkongsikan, ya. Tuan-tuan semua sepatutnya sudah mengenal. Kalau kita besarkan sikit, ya, Hamzah qata' yang mula sekali itu berkaki alif, yang ni dipanggilkan Hamzah istifham, ya, Hamzah soalan. Ilahun adalah isim nakirah yang marfu', dan mufradah, kata terbitan menunjukkan Tuhan. Ma'a adalah isim zaraf makan, isim zaraf makan yang perlu digunakan dengan sekali dengan Allah. Ma'allahi ini adalah idhafah. Ya, idhafah bermakna ma'a ni berfungsi sebagai mudhaf, Allahi berfungsi sebagai mudhafun ilaih yang majrur, ya, di dalam konteks idhafah ma'allahi, ya. Ma'a, tuan-tuan dan puan-puan, memang tulisan dia tidak berubah, ya. Dia hanya satu tulisan saja, itu mim baris atas dengan ain baris atas, ya. Dia walaupun i'rab ni boleh berubah, tetapi dia adalah ditulis dengan penulisan mim baris atas, ain baris atas, dan dia tidak berubah dalam tulisan dia. Bal kita sudah mempelajari adalah harfun idhrab, ya, idhrab, harfun pengalihan, ya. Dalam tafsir perkata ni menggunakan peralihan. Bahasa Inggeris dipanggil retraction particle. Yang ni, ya, kita kata ni retraction particle, yang membawa erti bahkan, ya, bahkan. Home adalah memulakan ayat baru. Di sini home ni sudah menjadi mubtada', ya. Mubtada'. Qaumun adalah khabar kepada home. Jadi home ni mubtada' yang marfu'. Qaumun nak menceritakan tentang home ni gunakan khabar yang marfu' dan mufradah. Kaum ya'dilun, ya dengan waw nun ni membawa erti ataupun menunjukkan fa'il, ya, pelaku kepada perbuatan ini, kerana perbuatan ni adalah fi'il mudhari', ya. Cara nak mengenalnya ialah ya, terdapat ya di sini, kemudian di hujungnya ada waw nun, ya. So bila kita melihat ya dengan waw nun tu, kita ambil dia sekali, ya, kerana itulah fa'il dia, ya. Kalau ya tanpa waw nun, fa'il yang singular, iaitu dia, lelaki, iaitu muzakkar. Kalau ya ada waw nun, maknanya mereka yang muzakkar. So di dalam Al-Quran, muzakkar menunjukkan kepada dua situasi, ya. Sama ada keseluruhan mereka itu orang lelaki, ataupun kumpulan itu lelaki dan perempuan, ya. Kadang-kadang kita lihat di awalan ni ada kalimah, ada huruf ta, ya, ta dengan waw nun. So kalau ta tu jadi pelaku ataupun fa'il dia ialah kamu semua. Ta waw nun, kamu semua. Ya dengan waw nun ialah mereka semua, ya. Sebab ada 4
huruf yang boleh digunakan di awalan fi'il mudhari', ya. Di sini boleh jadi ya, kadang-kadang ta, kadang-kadang nun, dan kadang-kadang hamzah qata'. So, itu 4 huruf yang digunakan di awalan kalimah fi'il mudhari', ya. Kalau ya adalah dia, ta adalah kamu, nun ialah kami, hamzah qata' adalah aku. Ya. Jadi dalam 4 kes ni yang boleh mengambil waw nun hanya 2 saja, iaitu ta ataupun ya. Kalau nun dia tidak boleh mengambil waw nun, ya. Dan hamzah qata' pun tidak boleh mengambil waw nun kerana aku tidak akan jadi jamak. Ya. Kalau nak tukarkan jamak dia kena gunakan na, iaitu kami. Nah, ya. So kalau aku dia memang tidak ada waw nun di hujung, ya. Assalamualaikum tuan. Ya. Mungkin macam nak budu kami menyembah. Dianya fi'il mudhari'. Dan macam mana dudukan? Nak budu kami menyembah kan? Kami tu jamak, ya, tapi dia tak boleh ada waw nun. Dia di hujung lepas dal tu tidak ada tambahan waw nun, ya. Dia tetap nak budu saja. So maknanya penulisan dia nak budu sama ada seorang ataupun 2 orang ataupun ramai, tulisan dia masih dalam bentuk mufrad, ya. Tapi clue bagi fi'il mudhari' ya di situ dia gantikan bagi suruh amnya mengenal fi'il mudhari' ya lah di awal. Ya, default dia ya. Default dia. Tapi Default. budu ni dia balik kepada nak nun kami. Jadi macam mana gunakan? Dia fa'il ke lah? Fa'il so sebab fa'il dia ni boleh jadi apa? Dia, boleh jadi kamu, boleh jadi kami ataupun aku. So dia ada 4 kes lah. Kalau kes nak budu ni kami lah. Kami, ya. Kalau non tu kami. Ta ialah kamu. Ya ialah dia. Hamzah qata' aku. Hanya default bagi nak fi'il mudhari' ya lah. Default dia. Oh, ya. So kalau dalam Quran tu lain beriat, tukar saja ya tu kepada non lah. Kalau kami tukar pada non. Kalau kamu tukar pada ta. Kalau aku, ya tu tukar kepada hamzah qata'. Tapi daripada segi makna menyembah tu dia mudhari' lah. Ya. Dia semua tu mudhari' dah. Mudhari' bermakna perbuatan yang sedang dan berterusan berlaku. Adakah makna bagi kalimah tu juga membantu? Ya. Mana mesti membantu? Ya, sepatutnya kita memberi makna kepada dia. Oh, ya. Bila kita dah kenal, kita yang beri makna. Oh, ya. Sebab tu kita perlu belajar mengenal tu supaya kita memberi makna kepada dia. Kalau kita tak beri makna, dia tak ada makna lah. Gagal. Sebab Gagal mengenal kalimah lah. Kita gagal mengenal, maknanya kita tak faham apa yang kita baca. Ya. Okey, sekarang ni kita kongsikan. Kalau doktor, kalau kat sini nun, jadi dia jadi nak dilu sajalah. Betul. Kalau nun, dia tak ada waw nun, ya. Jadi nak dilu, ya. Kalau hamzah qata' pun tidak ada waw nun sebab hamzah qata' memang tidak boleh ramailah. Hamzah qata' untuk aku sentiasa seorang, ya, satu saja. Ya, begitu juga kat bawah ni, ya, tengok, ya, ya'lamuna, ya. Ya ni dia boleh jamak apabila ramai, jadi tambahkan waw nun. Ya, kalau kamu yang ramai, tukarkan ya kepada ta. Ta boleh mengambil jamak waw nun. Ta'lamuna pun boleh kalau kamu semua. Kalau mereka semua, ya'lamuna. Mak tuan tadi nak dilun tadi je, tapi kita tak pernah jumpa dalam orang ada jumpa ke nak dilun? Tak ada. Ada. Ya, dilun. Nak dilu. Ya, nak dilun tadi yang puan kata tadi. Adakah kita jumpa kalimah nak dilun?
Itu kalau nak tahu tu kena apalah, kena tengok senarai dia lah. Nak senarai tu tak susah ya. Kita ambil yang ni, mungkin saya tunjukkan ya kalau tuan-tuan nak mencari ya. Semua kalimah yang dibangunkan daripada ain, dal dengan lam ya. So macam mana nak cari dia? Senang je ya. Pergi ke sini. Korpus ke kat mana? Kat korpus ke kat sini? Kat korpus kat korpus pun boleh, dekat tafsir pun boleh ya. Saya tunjukkan korpus sekarang. Tekan situ, ini ayat dia lah ya. So ayat dia ni pergi ke mana? Ke word by word ni ya. Sekarang ni pergi tekan word by word ni. Word by word, cari kalimah ain dalam tadi yang dulu di sini ya. So dan tuan-tuan tekan di sini yang dulu. Okey. Sekarang ni perbahasan tentang Ya'dilun. Jadi untuk mengetahu senarai dia, kita tekan mana? Tekan Quran Dictionary ni. Ya, dah dapat kalimah Ya'dilun, cari Quran Dictionary tu. So dia akan, ni dia. Ya, ini kumpulan ain dalam. Ya, tengok situ. Dia kata apa? Huruf akarnya ialah ain dalam. Terdapat 28 kalimah di dalam Al-Quran yang dibangunkan daripada ain dalam. Ya. So ain dalam dia mengambil 2 bentuk. Ya. 14 kali bentuk kata kerja wazan 1 yang yang dilibatkan dengan adalah. Ya. So adalah tu adalah fi'il madhi. Dan kata dasar dia sama juga ejaan dia adalah ya. Ini adalah kumpulan fi'il madhi ya. Dan biasanya dalam ni dia kumpulan fi'il madhi itu dia akan buat sekali dengan yang fi'il mudhari' dan fi'il amar ya. Kita tengok macam mana dia susun itu, ada 14 kali. Kemudian 14 kali dibentuk dalam bentuk kata nama. Yang ni kata kerja, yang ni kata nama ya. Jadi soalan tadi, ada tak kami mensyirikkan Allah ya? Kita tengok sajalah senarai. Kalau na tu baris atas bermakna wazan 1 lah. Kita cari bahagian wazan 1 ya, di sinilah. Ni verb form 1. Ya, tengok ya mana dia ya. Mana dia banyak ya, macam kita kata semalam, mana adalah asalnya ialah berlaku adil. Ya, so sini semua yang tuan-tuan tengok yang ni berlaku adil. Ya. Kemudian ta'dilu ni yang deviate, yang bertukar makna daripada ma'kudin kepada deviate ialah terpesong, memesong, yang membuat sesuatu yang memesongkan. Ya. Boleh translate kata. Boleh translate ke Melayu tak? Boleh. Ni. Tak semua sekali ni. Boleh. Ni ada remote bahasa Melayu ni. Kalau tengok-tengok dia translate tak? Menyimpang. Ta'dilu ialah menyimpang kan. Yang ni. An ta'dilu. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu menuruti hawa nafsu. Ya. Ya. Untuk ya kamu menyimpang. Menyimpang ni maknanya sesatlah. Ta'dilu ni. Kalau wawnun tu kamu semualah. Kalau letak awal wawnun dia kamu semua kan. Ini pun kamu semua juga, tapi sebab dia ada harfun an ni. Jadi an dia tak boleh ambil waw nun ya, sebab an ialah perbuatan yang belum berlaku lagi. So dia kena gunakan waw alif ziyadah lah. An ialah harfun nasab kan, harfun nasab. Jadi ini adalah fi'il mudhari' jamak yang mansub ni. Mansub. Dia tak boleh mengambil
Masih kamu semua lah. Masih lagi kamu semua tapi mansub. Bukannya Oh, marfu'. maksud. Dia tak boleh marfu' ya. Sebab Betul. konteks perbuatan yang belum berlaku. Belum berlaku. Okey, soalannya ialah ada tak na ya. So dalam Al-Quran tak ada kes ya yang di mana kami digunakan ya, tak ada. Semuanya kebanyakan ialah menggunakan mereka ya, mereka. Ingat-ingat saya dah baca lama Al-Quran tapi tak pernah jumpa lah. Mana Tak ada kod. ya. Dari segi bahasa ada tapi tak semestinya digunakan di dalam Al-Quran lah. Dalam huraian dalam nak mengenal lah. Boleh lah. Nak mengenal boleh. Macam ni ialah dilu ni ialah fi'il amar lah ya. Ini yang sebenarnya hamzah wasal. Dilu ini adalah fi'il amar, jadi i'rab dia adalah majzum ya. Oh, majzum. Okey, itu senarai dalam bentuk kata kerja bentuk satu. Okey. Kemudian dia ada kumpulan yang kedua ialah dalam bentuk kata nama pula. Ya. So kata nama tengok banyak dia punya makna juga dan mengikut konteks ayat ya. Lepas tu bila kita memahami kalimah Arab ni, Al-Quran ni jangan ingat satu saja ya. Kalimah yang sama tu boleh diguna pakai dalam konteks-konteks yang berbeza sebab Arab dia memahami macam tu ya. Menggunakan daripada kata akar ataupun kata dasar yang sama, dia gunakan dalam konteks yang berbeza, jadi dia ubah kata terbitan dia akan digunakan cara-cara yang bersesuaian lah. Contohnya Aidalun ya. Pada ini juga sama'i tu. Sama'i juga. Kebanyakannya sama'i lah. Ya. Macam Aidalun kan, Aidalun ni sama'i lah. Oh, sama'i lah. Kalau ikutkan fa'ala dia jadi fi'lun ya. Fi'lun. Dia tak ikut acuan fi'lun. Ya, fi'lun tu pun sama'i juga ya, cara orang Arab cakap. Tetapi bila ain dalam dia tidak aidlun, dia aidlun. Ya. Okey. Ni dia silap warna ni ya, sepatutnya di sini merah dia bukannya minkum tu. Sini pun samalah. Sepatutnya yang merah ni adalin ya. Okey, itu sebagai apa? Maklumat ya kepada tuan-tuan kalau nak mengkaji kalimah-kalimah Al-Quran. Ya, salah satunya ialah korpusnya boleh ya, boleh membantu kita ya. Kalau kita rajin tengok tu, lama-lama kita akan mengenal kenapa sini wa oleh ziyadah, kenapa sini wa oleh ziyadah ya. Kenapa sini wa oleh ziyadah? Sebab konteks dia ya, dan konteks tu dia akan diaturkan i'rab yang bersesuaian. Tak, adlun tadi dia kira masdar ya? Mana? Adlun bawah tu. Yang bawah, noun. Adlun ya boleh jadi masdar, boleh jadi kata nama biasalah. Macam ni adlun apa dia? Pampasan. So pampasan ni lebih pada kata nama biasa je. Isim lazim adlun pampasan. Nakirah. Dan nokoh lah dia nakirah lah sini. Bila dia apa? Tak ada alif lam ta'rifah tu, dia akan mengambil nakirah. Prof, macam mana dia nak tukar jadi masdar tu kalau yang pampasan tu? Pampasan lebih kepada isim biasa sajalah. Common noun ya. Pampasan. Common. Kalau macam adil menjadi keadilan ya, itu masdar. Keadilan adalah masdar.
Dia mengikut berlaku adil, ya, dijadikan kata nama keadilan, itu bentuk isim masdar. mengikut konteks ayat dia tu. Ya. Ya, so okey. Ini kalau macam ni fa'adalaka, ini fi'il madhi lah ni. Ya. Fa ni fasawwaka fa'adalak. Ya. Fa di sini dipanggil fa'u atifah lah, sebab dia menyambung dan diselaraskan sekali dengan fasawwaka fa'adalak. Ya. Nyambung. Okey, itu imbasan saja ya. Kita untuk sebab kita menyentuh kalimah yang dilu tu. So yang dilu tadi kita ayat ke berapa? 27 ayat ke 60. So mesti ada di sinilah ayat yang kita bahaskan tadi. Ni dia. 27 60. Ni dia. Ailahun ma'allahi balhum qaumun ya'di. Inilah ayat yang digunakan di dalam senarai itu tadi ya. Maksud dia lain, yang menganggap sama. Yalah, menganggap sama tu apa maksud dia tu? Mensekutukanlah. Sekutu. Ya. So asal dia adalah yang apa? Kalau membantah, mengingkar, ya, termasuklah mensyirikkan tu, termasuk dalam adalah lah. Itu satu kumpulan makna ya. Yang kumpulan kedua berkaitan dengan mengadili. Adalah juga mengadili. Ya. So yang kita tengok adil-adil ni tu, ya. Doktor, boleh tak translate yang ni sebab nak tengok menganggap sama in English tu dia apa jadi apa? Sebab quite confusing kan kalau kita study from yang semalam tu dia punya makna dia yang sentiasa membantah kan. Sebab hari ni dia jadi Itu kata dasar dia. ya maksudnya yang dilu ni kan. Yang dilu. So kalau di sini dia tulis menganggap sama. Cuba doktor translate balik in English. English lah. Cuba tengok English tu jadi apa. Tu dia. Ascribe equal. Apa maksud dia tu? Mempersekutu lah tu. Okey. Nampak lah. Tadi tu menganggap sama tu tak berapa. Dia confusing sikit kadang-kadang dengan yang semalam Melayu kan. tak dapat, ya? Dia tak dapat lah. Lain sikit lah. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita guna dua bahasa ni dia membantu ya. Kena keep checking lah ya. Ya. Kalau kita tengok ayat dia, ayat yang sebenar di sinilah ya. Ascribe people who are equal. Tapi dia ambilkan dalam ni, kalau kita tengok Melayu dia tulis apa? Dia mempersekutukan. Betul tepat. Ya. Kita lagi faham mempersekutu ni kalau kat sini kan. Ya. Tapi sebab semalam kita yang sentiasa membantah. Maksud kita faham lah mempersekutu kan. Maksudnya mensyirikkan lah. Tak apa, mula-mula ni sebab kita tak biasa dengan kalimah ya. Tapi lama-lama besok kita biasa, kita terus dapat dia punya tu. InsyaAllah. Ya, kita boleh kaitkan dengan sebab tu penting kita mengenal kalimah ya. Bila kita kenal, kita tahu je dia konteks dia. Bila kita faham ayat tu, faham kalimah-kalimah lain tu, kita tahulah apa yang sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita tu. Ya. Terima kasih Doktor. Okay, sama. Okey, so kita berapa dah? 7.44 ya. Okey, hari ni kita tak sempat nak teruskan perkongsian, tapi kita cuba lihat saja ya. Nanti yang pertama sekali seperti biasa tuan-tuan akan buat apa? Check dia punya penulisan dia ya. Penulisan dia, pastikan penulisan tu ini dah selesai. Kita pergi yang kedua besok. Kita cuba habiskan besok yang 3 ni sekali lah, sebab dia sama saja ya. Kalau nak perbezaan dia ialah kita akan lihat yang ni saja ya. Aksaruhum la ya'lamun ni, aksaruhum ni dia berbeza sikit dengan yang ni hum ni mubtada dalam bentuk isim dhamir ya. Tetapi sini aksaruhum ni dia mubtada juga, tetapi kemudian dia
dikaitkan sekali dengan home tu dia menjadi idhofah. Ya, bukan saja idhofah, tapi kita juga boleh mengenal aksaru ni apakah jenis kalimah dia. Ya, dalam bahasa Iraq Nahu kita panggilkan isim tafdil, ya, isim tafdil, isim perbandingan. Biasanya dia membawa erti dalam superlatif yang paling banyak. Aksaru ni daripada kasaro ni, kasaro maknanya membanyakkan, kasirun sangat banyak, aksaru paling banyak. Itulah dinamakan isim tafdil, ya. So kita kongsikan besoklah, ya. Pertama sekali tuan-tuan kena praktis, ya. Ambil macam mana, ambil yang ni tu dan copy dia kepada Lexilogos tu, kemudian betulkan tulisan dia tu dulu, ya. Betulkan yang mana yang perlu dibetulkan macam kita buat semalam supaya kita kenal kalimah tu, dan penulisan mesti mengikut resam Osmani, ya. Sekarang ni salah satu pada rukun membaca Al-Quran, ya, ataupun mengkaji ayat-ayat Quran tu ialah mengikut resam Osmani, ya, supaya kita tidak keliru dengan tulisan-tulisan yang lama. Sebab itu penulisan sangat penting, ya, untuk kita buat sekali. Muskil. Dia isim dia tabdil atas penangan atas kalimah tu sendiri jadi perbandingan, bukan isim sebelumnya atau sepasnya. Jadi tabdil ni dia ada dua level, ya. Ada satu perbandingan, satu nak mengatakan yang paling banyak. Superlatif lah. Superlatif. Satu komparatif, satu superlatif. So bila dia superlatif tu dia memberi makna yang paling banyak. So kalimah sama lah. Kalimah dia sama, bentuk dia sama, ya. Aksaru, bila aksaru ni dia ada mudhafu ilai, dia mengambil bentuk idhafah, dia menjadi superlatif, bukannya komparatif. Yang saya terfikir mungkinkah dibandingkan isim sebelumnya? Tidak, ya? Ada. Kalau dia nak membanding, dia tidak mengambil bentuk idhafah. Itu clue dia, ya. Isim tabdil kalau dia mengambil idhafah maknanya dia menunjukkan superlatif. Paling ramai, ya. Jadi ayat ni dia akan beri mata kebanyakan mereka. Kebanyakan mereka tu superlatif lah. Superlatif lah. Kalau dia nak mengambil komparatif, dia tak ada home, dia ada kalimah min selepas dia. Maknanya lebih ramai dari. Itu komparatif. Biasanya dia ada. Bandingkannya isim yang diganding lah. Dibanding. Isim perbandingan. 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 Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita sambung untuk besok. Cuma hari Isnin dengan hari Selasa minggu hadapan kita bercuti, ya. Kita bercuti rehat sebab saya dalam perjalanan berada di Kedah dan juga Langkawi rasanya. Okey, so kita tutup di sini dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.